Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khayyim bin Syahabuddin. Nama saya Anissa Fira binti Abdul Rahman. Nama saya Farah Nabilah. Nama saya Nur Hashikin binti Tugiman. Nama saya Nurul Nuha binti Muhammad Khaimi. Video ini dilaksanakan bagi tujuan untuk mengupas segala pantang larang yang patut diamalkan dan masih relevan sehingga hari ini berkaitan dengan isu kematian. Pantang larang orang Melayu tradisional merupakan kepercayaan orang Melayu pada zaman lampau berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang, dan kebanyakan pantang larang biasanya diturunkan secara lisan turun-temurun. Ia merupakan satu larangan atau tergahan terhadap perbuatan dan percakapan. Kewujudan pantang larang dalam masyarakat Melayu Islam bertujuan untuk menghalang seseorang individu itu daripada melakukan perkara yang tidak elok atau tidak sopan, di mana ianya sendiri boleh mendatangkan kesan buruk terhadap individu tersebut ataupun masyarakat keseluruhannya. Seperti yang kita tahu, masyarakat Melayu amat menitik beratkan nilai kesantunan dan adab tingkah laku. Jadi mari kita sama-sama kenal pasti apakah pantang larang semasa kematian bagi masyarakat Melayu Islam. Teruskan perbincangan ini dengan pantang larang kematian yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Antara pantang larang ketiga kematian yang masih diamalkan oleh masyarakat Melayu yang pertama iaitu memakai pakaian secara berlebih-lebihan semasa berkabung. Syarak hanya menuntut untuk menjauhkan kita dari perkara yang menampakkan diri sebagai berhias. Yang kedua, ada juga masyarakat Melayu yang tak benarkan memandang ke langit dan tak boleh sentuh garam atau apa saja yang berasal dari laut. Pantang larang yang ketiga ialah perbuatan membina sesuatu seperti meletakkan kepuk kubur di sekelilingnya serta membuat tembok daripada batu marmar di mana tujuannya hanya perhiasan semata-mata untuk mencantikkan kubur tersebut. Sudah dinyatakan para mufti bahawa memasang kepuk pada kuburan adalah perkara khilaf dalam kalangan ulama. Tujuan asas memasang kepuk adalah untuk mengelakkan tanah kubur daripada runtuh sekaligus dapat membezakan antara tanah kubur agar tidak dipijak oleh orang lain. Jika binaan kepuk adalah rendah dan tidak menunjukkan pembaziran dan tujuan semata untuk memberitahu pada waris mati mengenali kubur tertentu, di samping menjaga kebersihannya, maka hukumnya adalah harus. Manakala jika binaan yang berlebih-lebihan adalah tidak dibenarkan, bahkan bercanggah dengan sifat Islam yang sebenar. Menurut sunnah, kubur tidak boleh ditinggikan melebihi sejengkal dari paras tanah. Hal ini terbukti dalam hadis daripada Ali bin Abu Talib dan Abu Al-Hayyaj Al-Asadi yang bermaksud, aku menyampaikan pesanan Rasulullah SAW kepadaku bahawa jangan ditinggalkan patung-patung kecuali setelah engkau hancurkannya. Begitu juga dengan kubur yang binaannya tinggi kecuali setelah engkau ratakannya. Riwayat Muslim 969. Namun menghias kubur ini dah jadi kebiasaan untuk rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi ahli keluarga yang meninggal dunia. Dalam kitab Fiqh Al-Manhaji telah menerangkan adalah makruh untuk membina kubur sama ada di sebelah dalam atau di luarnya dengan bahan yang menyerap bahang panas seperti simen atau batu kapur. Di mana hadis riwayat Muslim 970 yang bertulis Rasulullah SAW melarang pembinaan kubur dengan batu kapur. Maka dengan ini segala pembinaan kubur dengan batu marmar adalah haram kerana perbuatan tersebut sudah pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Di samping perhiasan-perhiasan tersebut bersifat berlebih-lebihan dan berkaitan dengan pembaziran dan secara tidak langsung telah timbul perasaan kemegahan dan kebanggaan yang terang-terangan dicela agama Islam sendiri. Maka dengan ini kita sebagai masyarakat Melayu Islam haruslah mengikuti perkara yang benar dan tolak semua perkara yang dilarang. Baiklah, terdapat satu persoalan yang telah timbul dalam kalangan masyarakat Melayu mengenai pantang larang semasa kematian. Persoalan ini timbul apabila terdapat segelintir masyarakat Melayu yang tidak mematuhi pantang larang tersebut semasa kematian. Hal ini disebabkan kerana mereka sendiri tidak pernah terdedah dengan pantang larang tersebut. Berdasarkan soalan selidik yang telah dijalankan, terdapat pelbagai pandangan serta pendapat yang telah diberikan terhadap punca individu tidak mematuhi pantang larang ketika kematian dalam kalangan masyarakat Melayu. Antaranya ialah mereka beranggapan bahawa pantang larang ketika kematian adalah sangat tidak relevan pada masa kini
Dan ada juga yang beranggapan bahawa pantang larang ketika kematian hanyalah kepercayaan tahyul semata-mata. Terdapat juga pandangan yang mengatakan bahawa sesetengah pantang larang ketika kematian adalah bercanggah dengan agama Islam, dan jika ia berlebihan, ia akan mengundang satu perbuatan yang syirik serta mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana kematian adalah satu perkara yang pasti, kerana setiap insan yang bernyawa pasti akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bermaksud daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan kembali. Maka dengan itu, kematian adalah satu perkara yang wajib kita hormati. Terdapat juga pandangan yang mengatakan bahawa punca seorang itu tidak mematuhi pantang larang ketika kematian adalah kerana mereka kurang pengetahuan dalam hal tersebut. Hal ini berlaku kerana masyarakat Melayu pada zaman kini kurang mengamalkan pantang larang ketika kematian seperti yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu kala. Perbuatan ini boleh mendorong tetamu yang menziarahi si mati serta keluarga si mati tidak menghormati kematian serta kesedihan atas kehilangan orang yang tersayang. Pada masa yang sama, kurang didikan agama menjadi salah satu faktor individu tidak mematuhi pantang larang ketika kematian. Contohnya seperti meratapi si mati. Agama Islam melarang umatnya untuk meratapi si mati secara berlebihan. Agama Islam turut melarang umatnya untuk menangis, meraung serta melakukan perkara-perkara yang memudaratkan seperti menarik rambut si mati, memukul pipi si mati serta memukul badan si mati. Tegahan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim ke-67 yang bermaksud dua perkara pada manusia yang kedua-duanya merupakan perbuatan orang kafir, iaitu mencela keturunan seseorang dan meratap atas mayat. Namun begitu, dibolehkan untuk menangis atau mengeluarkan air mata sebagai tanda kesedihan atas kehilangan orang yang tersayang. Nabi Muhammad SAW turut mengalirkan air mata ketika kematian anaknya Nabi Ibrahim AS, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain. Terdapat beberapa kesan yang berlaku akibat melanggar pantang larang masyarakat Melayu ketika kematian. Antaranya adalah masyarakat kurang menghormati si mati serta keluarganya seperti bersembang perkara-perkara yang tidak berfaedah di hadapan si mati dan tetamu lain, menceritakan keburukan si mati sepanjang hayatnya serta mengadakan majlis makan dan minum secara besar-besaran di hadapan jenazah. Perbuatan ini boleh menyebabkan kesedihan yang melampau terhadap keluarga si mati kerana adab menziarahi jenazah adalah seeloknya mendoakan si mati serta mensedekahkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepadanya. Menurut ulama Ibnu Muqaddamah Al-Maqdisi, membaca Al-Quran kepada si mati adalah harus berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama. Seterusnya adalah akan mencemarkan nama baik agama Islam serta bangsa Melayu sekiranya melanggar pantang larang masyarakat Melayu ketika kematian. Seperti yang kita dapat lihat, sebuah kisah yang telah tular di media sosial mengenai seorang wanita telah mengambil gambar perkahwinan di kawasan perkuburan bukan Muslim. Perbuatan ini dianggap suatu penghinaan terhadap mayat, bahkan juga menyinggung perasaan waris si mati. Perbuatan seumpama itu boleh menyebabkan agama Islam dan umatnya dipandang serong oleh penganut ajaran lain, sekaligus menjauhkan mereka dari agama Islam. Hal ini juga boleh mencetuskan kemarahan penganut ajaran lain untuk berbuat perkara sedemikian terhadap agama Islam seperti penganut ajaran Kristian mungkin juga akan mengambil gambar di tanah perkuburan Islam. Di samping itu, Islam telah menetapkan hukum edah
bagi seorang isteri yang kehilangan suami akibat kematian. Jika isteri melanggar pantang larang kematian akan memberi kesan terhadapnya. Islam mewajibkan isteri yang kehilangan suami untuk melalui tempoh iddah selama 4 bulan 10 hari. Hal ini adalah untuk mengelakkan isteri daripada difitnah oleh masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri, hendaklah isteri itu menahan diri mereka, iaitu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan kepada mereka pada dirinya menurut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Menurut surah Al-Baqarah ayat 234. Pada zaman jahiliah dulu, wanita sering berkabung dengan cara yang sangat buruk dan tercela. Jika kematian suaminya, selama setahun mereka tidak akan menyentuh wangi-wangian, berdandan, bercampur gaul dengan masyarakat lain. Selepas tempoh itu, barulah mereka akan keluar rumah berjumpa dengan masyarakat. Setelah kedatangannya Islam, keadaan itu dibaiki di mana masa iddah yang ditetapkan hanyalah 1/3 daripada yang diamalkan pada zaman jahiliah. Sementara isteri yang kematian suami hendaklah menyempurnakan 3 perkara, iaitu iddah, ihdad dan menetap di rumah suami. Secara kesimpulannya, pantang larang merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung ungkapan yang merupakan khazanah bangsa dan dibina daripada pengalaman hidup yang lalu. Pantang larang yang berlaku ketika kematian dalam masyarakat Melayu merupakan salah satu daripada kepercayaan golongan lampau berkaitan adat dan budaya warisan ini daripada zaman nenek moyang. Namun, pantang larang ini masih diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu sehingga kini. Kepercayaan pantang larang dan adat istiadat Melayu umumnya merupakan pengaruh daripada pelbagai unsur, termasuklah kepercayaan animisme, Buddha, Hindu, Islam dan perkara yang berkaitan dengan asimilasi tempatan dan juga ajaran daripada barat. Unsur yang merupakan amalan karut dan bertentangan dengan ideologi Islam seharusnya tidak boleh diterima pakai lagi, seperti contoh yang diterangkan sebelum ini. Menembok kubur secara berlebih-lebihan, menulis di atas kuburan dengan dakwat emas, berkabung dan menjadikan kubur sebagai tempat solat. Perkara-perkara ini didapati masih diamalkan sehingga kini oleh masyarakat Melayu. Malah mereka mengetahui perkara tersebut tidak patut dilakukan. Maka dengan ini, ahli keluarga memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak dan cucu mereka bagi meneruskan adat semasa dan selepas kematian ini disusun mengikut paksi yang betul, mengikut syariat dan tidak bercanggah dengan Al-Quran. Dan oleh itu, sebagai umat Islam, kita sewajarnya menginsafi apa yang berlaku dengan qada dan qadar ilahi yang wajib kita terima dengan perasaan sabar dan redha, di samping tidak terlatah sama ada ungkapan, perbuatan dan ikhtiqad yang pelik yang membawa kepada perbuatan yang tidak tepat mengikut ajaran dan syariat Islam, kerana Islam itu agamanya mudah. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.